Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya. Dah boleh ucap selamat Hari Raya lah ni. Kita di selekoh yang terakhir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada sesi kali ini kita diberi kesempatan untuk bersama dengan seorang lagi tokoh pemimpin yang ada di dalam UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah beliau melepasi ujian pemilihan UMNO hari itu dengan jayanya. Beliau tidak lain tidak bukan yang berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Apa khabar Tok? Terima kasih Dok. Alhamdulillah sihat. Dan kami warga kerja UMNO dan Barisan Nasional mengucapkan tahniah lah. Kita belum ada secara rasmi ucap tahniah di atas pelantikan Datuk Seri sebagai Menteri Luar Negeri. Ini salah satu perkara yang membanggakan kerana jawatan ini adalah jawatan yang amat penting dan begitu rapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi Tok, setelah diumumkan sebagai Menteri Luar, perasaan Datuk Seri lah, walaupun kita tak menang pilihan raya, tapi Allah mentakdirkan Datuk diangkat ke satu jawatan yang amat penting dalam negara kita. Ya tak? Alhamdulillah, syukur pada Allah kerana saya menganggap ia sebagai satu tanggungjawab dan amanah. Seperti doktor sebutkan tadi bahawa saya tahu di mana kedudukannya saya selepas pilihan raya. Jadi tetapi parti merasakan dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merasakan bahawa saya perlu berada dalam barisan kabinet ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga kepada Yang Amat Berhormat Presiden parti kita yang memberi dokongan untuk saya turut berada bersama di dalam barisan kabinet ini. Dan saya menganggap ia adalah satu amanah, bukan hanya untuk saya, tetapi saya mewakili parti untuk berada di dalam kerajaan perpaduan ini dan untuk memberi satu yang terbaik kepada negara dan juga kepada rakyat kita dan termasuk juga kepada parti kita. Baik, dalam tempoh 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun banyak juga beliau membuat lawatan ke luar negara dan pastinya Datuk begitu sibuk dalam menyusun atur. Pengalaman Datuk lah buat pertama kali memegang portfolio penting dan terpaksa mengurus perjalanan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya, dia merupakan satu pengalaman dan juga satu cabaran kepada saya. Kerana kita ketahui bahawa Yang Amat Berhormat adalah merupakan seorang tokoh internasional yang dikenali di peringkat antarabangsa, dan dalam masa yang sama kita perlu menyusun program-program untuk Perdana Menteri yang baru kepada Malaysia, khususnya dalam konteks ASEAN dan juga di negara luar. Dan ini termasuk juga dari segi tugas saya sebagai Menteri Luar yang menerima pelbagai jemputan di mana mereka melihat Malaysia dalam dimensi yang baru, ya, dengan kepimpinan yang baru, dengan pembentukan kerajaan yang baru, ya, dan ini sesuatu yang menarik. Jadi saya menganggap ia merupakan satu cabaran untuk saya tanggung untuk memastikan supaya apa yang kita buat ini adalah untuk kebaikan negara kita, untuk meletakkan Malaysia semula di persada antarabangsa dan Malaysia menjadi sebuah negara yang dapat berperanan dalam arena antarabangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama untuk menggerakkan misi mengembalikan kedudukan ekonomi Malaysia dengan membantu bersama dalam kementerian-kementerian yang lain termasuk MITI dan sebagainya. Dan itu adalah antara arahan-arahan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada saya untuk saya bantu, untuk saya pastikan supaya FDI dapat masuk balik, keyakinan pelabur dapat masuk balik, dan juga keyakinan masyarakat antarabangsa dapat kita angkatkan semula, dan peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dapat kita kembalikan semula. Lantaran itulah kalau doktor lihat orang sebut kata saya ke sana ke sini, itu adalah merupakan satu tuntutan untuk kita laksanakan untuk mengembalikan semula kedudukan negara kita. Baik, kalau kita tengok kita ucap sangat banyak-banyak terima kasih kepada Datuk Seri Diraja lah, kerana dalam kesempatan yang sedikit ini dan kesibukan masih lagi mampu bagi masa
kepada kami daripada UMNO Online ni untuk menemui ramah Datuk Seri ya. Jadi bukan semua pemimpin yang boleh buat macam tu jadi hebatlah. Terima kasih kerana jemput saya juga. Saya tidak lupa di mana asas saya sebenarnya. Betul. Kalau tuan-tuan masih ingat, setiap kali PRK Pilihan Raya Negeri atau Pilihan Raya Umum, kami takkan tak pernah tak ada sesi dengan Datuk Seri Diraja. Baik Tok, kalau kita tengok baru-baru ni, saya juga rakyat Malaysia juga menyaksikan bahawa Datuk bersama dengan Menteri Komunikasi dan juga Menteri Undang-Undang Datuk Seri Azalina duduk dalam satu majlis yang mana kerajaan telah melancarkan satu website tentang bagaimana Malaysia nak menangani tuntutan waris kerajaan Sulu ni. Jadi semestinya banyak kesilapan yang telah dilakukan oleh pentadbiran sebelumnya, dan kali ini Datuk bersama Yang Berhormat Perdana Menteri dan Kabinet yang baru kena membetulkan balik persepsi-persepsi dan beberapa perkara yang tak betul. Pendapat Datuk lah dalam isu tuntutan waris Sulu ni. Ya, ia merupakan satu tuntutan yang tidak mempunyai asas langsung, tetapi mereka menggunakan pelbagai pendekatan dan cara, termasuklah kononnya ada surat tertentu yang dihantar oleh orang tertentu, ya, dan ini memberikan satu cabaran kepada negara, dan kita perlu mempertahankan kedaulatan kita. Kita tidak boleh membiarkan mana-mana pihak dengan begitu mudah untuk mempermainkan ataupun untuk menjadikan Malaysia ini ataupun negara kita sebagai macam tempat pajak gadai bagi mereka untuk melakukan apa saja yang mereka mahukan. Dan alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan termasuk Datuk Seri Azalina yang diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas ini bersama dengan kementerian-kementerian, masuk Kementerian Luar akan ditanggungjawabkan untuk merangka program-program di peringkat antarabangsa untuk memberikan naratif kita, dan Kementerian Komunikasi oleh Yang Berhormat Fahmi untuk menceritakan bagaimana untuk mewawarkan apa yang pendekatan Malaysia ini, apa pendirian Malaysia dalam hal ini. Dan kita perlu ada pendekatan bersama, dan alhamdulillah kita dapat bekerja dalam satu pasukan bagi menghadapi gerakan yang dibuat oleh satu kumpulan ini yang mempunyai tujuan tertentu, kerana mereka seolah-olah melihat dari sudut kepentingan keuntungan kalau dapat kes ini mereka menang. Dan ini dirancang sedemikian rupa oleh satu kumpulan, dan sebab itu kita perlu tentang mereka ini, lawan mereka di peringkat antarabangsa juga. Baik, foreign mission. Jadi para diplomat berada di bawah pentadbiran Kementerian Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri memastikan bahawa banyak persepsi-persepsi yang salah yang disebarkan sebelum ini, memastikan para pegawai diplomatik kita mampu menerangkan kepada masyarakat antarabangsa? Ya, kita perlu menyediakan maklumat yang lengkap kepada dipanggil malawakil kita ataupun wakil-wakil Malaysia di luar negara, termasuk duta kita dan juga mission kita secara keseluruhannya, pegawai kita yang berada di luar negara. Kerana saya mempunyai keyakinan akan kemampuan malawakil kita ataupun duta-duta kita dan juga pegawai kedutaan kita, mereka mempunyai kemampuan itu. Saya melihat bila saya masuk dalam Kementerian Luar ini tentang kebolehan-kebolehan mereka, anak-anak Malaysia yang begitu committed sekali, dan tetapi dalam masa yang sama perlu kita wujudkan hubungan yang baik, membentuk pasukan yang baik, memberikan keyakinan kepada mereka, informasi-informasi yang terkini yang dapat kita bincang bersama, bagaimana mereka nak membawa message Malaysia, polisi Malaysia yang berkaitan dengan isu-isu tertentu, sebagai contoh dalam konteks Sulu umpamanya, dan mereka dapat mengendalikan dengan baik sekali, tetapi yang memerlukan dukungan daripada kita yang di peringkat menteri dan di peringkat Putrajaya. Baik, pada bulan Mei, bulan depan, insya-Allah akan diadakan convention kerajaan perpaduan, dan ia akan diadakan di World Trade Center. Jadi sekali lagi Datuk Seri akan memegang peranan yang penting sebagai tuan rumah. Jadi apa perancangan dan apa yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada netizen yang sedang mengikuti siaran kita? Ya, dia merupakan satu lagi
fasa yang penting dalam politik negara kita. Dan untuk kita yakinkan, untuk kita letakkan di hadapan kita bahawa ini adalah kerajaan yang ada di hadapan kita yang memerlukan dukungan rakyat untuk kita meneruskan negara kita dari aspek kestabilan politiknya, untuk kita pastikan supaya rakyat memberi keyakinan ini, dan inilah barisannya. Dan dengan kita adakan convention ini, maka dengan sendirinya kita wujudkan satu persefahaman yang baru, seperti mana yang sebelum ini kita ada pernah buat muafakat nasional yang kita harapkan akan menjadi satu platform baru, tapi ditakdirkan akhirnya kita berada dalam platform yang begini, dan ini adalah satu platform yang terbaik untuk rakyat kita, untuk negara kita, kerana dia mewakili pelbagai parti di seluruh peringkat, ya, sama ada parti yang berada di Semenanjung maupun yang berada di Sabah dan Sarawak, dengan 148 ahli-ahli parlimen di dalamnya, dengan 2/3 dari segi bilangan majoritinya, dan ini memberikan satu keyakinan baru, dan keyakinan baru itu perlu dibina, ya, diletakkan dalam satu platform bersama dari segi semangat solidariti bersama, dan untuk meyakinkan rakyat bahawa inilah untuk kita bawa negara kita untuk 5 tahun yang akan datang dan seterusnya di peringkat selepas pilihan raya ke-16 nanti. Baik, di saat kita bersiaran ini, Datuk Seri, usaha-usaha masih lagi diteruskan dengan giat oleh pihak lawan untuk memecahkan kesatuan yang ada dalam kerajaan perpaduan dengan menjadikan alasan representasi kes Yang Berhormat Datuk Seri Presiden kepada Pejabat Peguam Negara untuk menggugurkan 47 kes pertuduhan, dan juga kes pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai satu isu untuk melemahkan semangat kawan-kawan yang ada dalam kerajaan perpaduan. Komen ya, mereka akan terus bermainkan kerana rasa tidak puas hati apa yang berlaku, seolah-olah mereka meletakkan bahawa keberangkalian untuk mereka membentuk kerajaan itu di peringkat awal. Tetapi apa yang berlaku ialah di sebaliknya. Jadi oleh kerana perasaan tidak puas hati dan dendam itu untuk memastikan supaya kerajaan ini tidak kekal, seperti mana yang disebutkan oleh seorang tuan guru itu, mengatakan dengan memberikan ramalan ini mengatakan seolah kerajaan ini akan hanya kekal 6 bulan daripada beberapa bulan yang lalu dah disebut, dan ini menggambarkan dari segi perasaan yang ada kepada mereka, tujuan yang ada pada mereka. Apa yang sepatutnya dilakukan ialah mereka tahu bahawa ini telah pun terbentuk sebuah kerajaan, dengan bukan hanya kerajaan yang dibentuk berdasarkan kepada majoriti yang tipis, tetapi pembentukan sebuah kerajaan yang mempunyai dukungan yang besar. Sepatutnya diberikan sokongan itu, tetapi nampaknya seolah-olah perasaan tidak puas hati itu terus membara kepada mereka. Tapi saya yakin tumpuan yang kita berikan untuk membangunkan negara ini akan dapat membuka pandangan rakyat, melihat bahawa sama ada kita nak meneruskan politik yang begini ataupun kita nak memulakan satu politik era pembangunan semula negara kita. Dan ini yang sedang kita usahakan, yang sedang kita lakukan di peringkat kerajaan kita yang ada pada hari ini, berbanding dengan usaha-usaha yang berterusan yang cuba dilakukan oleh mereka untuk melihat bahawa kerajaan ini tidak stabil dan sebagainya. Berbanding dengan analisa yang dibuat oleh pihak lawan yang mengatakan bahawa pilihan raya di 6 negeri kali ini akan menjadi kayu ukur sama ada kerajaan perpaduan ini akan dapat berterusan ataupun tidak. Tetapi kami melihat daripada sudut yang berbeza, kerana kerajaan ini mempunyai semua resepi untuk terus bertahan, kerana role yang dimainkan oleh UMNO Barisan Nasional, client base-nya berbeza dengan rakan-rakan lain dalam Pakatan Harapan. Pandangan Datuk Seri? Ya, kita melihat seolah-olah kayu ukur ialah kepada peliharaan 6 negeri ini. Kita sepatutnya keluar daripada kotak pemikiran itu, kerana yang kita ada di hadapan kita ialah
sebuah kerajaan persekutuan yang telah pun dibentuk, yang telah pun ada, termasuk hasil daripada pilihan raya yang melibatkan 6 negeri yang berkenaan. Mereka telah pun membuat keputusan mereka, berapa kerusi yang kumpulan ini dapat, atau parti ini dapat, parti PN dapat, parti PH dapat, BN dapat. Dan yang paling mustahak ialah kerajaan persekutuan. Dan dalam masa yang sama, di peringkat kerajaan-kerajaan negeri ini, ia tentunya akan memberi juga gambaran kepada kedudukan di negeri-negeri yang berkenaan, tetapi tidak bermakna bahawa kerajaan persekutuan itu akan jatuh, ya. Dan kita perlu faham juga dalam masa yang sama dinamik politik ini, dinamik politik di mana sebelum ini kita merasakan bahawa sesebuah parti ini akan memenangi begitu besar sekali, tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Dan demikianlah juga dia mengatakan parti daripada kumpulan ini akan menang dengan tidak begitu banyak, tetapi mereka menang sebaliknya. Jadi dinamik politik ini tidak boleh kita letakkan hanya semata-mata kepada keputusan bagi sesebuah pilihan raya di satu tempat itu. Tapi yang paling mustahak ialah apa keputusan akhirnya nanti. Dalam konteks negara, pilihan raya di peringkat pusat ataupun di peringkat persekutuan melibatkan parlimen, apa keputusannya nanti dalam pilihan raya ke-16 nanti. Ya, yang itu mungkin dalam tempoh 5 tahun akan datang, ataupun 4 tahun setengah akan datang, atau 4 tahun. Jadi yang ini dalam tempoh itu kita akan melihat juga bagaimana perubahan-perubahan politik, dinamik politik yang pantas berubah, perubahan-perubahan perspektif, isu-isu yang akan timbul, dan juga performance kerajaan yang ada di waktu itu, dan rakyat akan menilai secara rasional sejauh mana sebuah kerajaan itu dapat mampu meneruskan pentadbiran untuk negara. Akhirnya rakyat akan melihat manakah kerajaan yang benar-benar dapat membawa negara ini ke mercu kejayaan dalam konteks politik, dalam konteks ekonomi, ya, dan dalam konteks kehidupan rakyat seharian. Karena matlamat politik itu, matlamat memilih sesebuah parti dan sebuah kerajaan itu adalah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada sejauh mana ia dapat membawa kebahagiaan, ya, kesejahteraan, kebajikan kehidupan rakyat. Dia tidak boleh bermain dengan sentimen. Kalau ikut sekarang ni ada yang main sentimen apa yang dalam istilah dunia politik panggil far right, yang bermain dengan sentimen isu ini, isu awam, isu agama dan sebagainya. Dan seolah kita merasakan bahawa ini adalah isu yang akan menentukan jatuh bangunnya. Sedangkan kita tahu bahawa dari segi perjuangan UMNO khususnya, bagaimana UMNO itu tidak berubah dari segi falsafah dan matlamatnya. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita nak membawa negara kita ke hadapan, kerana tumpuan rakyat pada hari ini akhirnya ialah kepada bagaimana sesebuah kerajaan itu dapat membangunkan semula negara kita, dapat membawa kesejahteraan kehidupan dari segi pertumbuhan ekonominya, ya, dari segi peluang-peluang pekerjaannya, dari segi pembasmian kemiskinannya. Jadi ini antara agenda-agenda yang akan rakyat fikirkan akhirnya nanti. Betul. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan 170 bilion MOU dalam bentuk pelaburan yang akan dibawa masuk hasil lawatan tempoh hari Datuk Seri mengikuti lawatan ke China. Jadi inilah yang rakyat mahukan sebenarnya, kerana adanya 170 bilion kalau dapat dimaterialize, peluang pekerjaan dan juga mampu mengembangkan GDP, dan ini akan memberi kesan langsung kepada ekonomi. Jadi bukan tujuan dan niat kita untuk berpolitik berterusan, berpolitik tunggu pilihan raya kita main politik. Sekarang masa untuk bekerja. Masa untuk kita bekerja sebenarnya, untuk kita memberi yang terbaik kepada negara. Kerana keadaan cabaran pada hari ini bukan hanya melibatkan Malaysia tetapi juga seluruh dunia, dari segi soal global supply chain yang sedang kita hadapi akibat dari peperangan Rusia dan Ukraine sebagai contoh. Dari segi supply makanan yang ada, yang ini semua kita sepatutnya kita tangani bersama-sama dalam usaha kita untuk menjadikan supaya negara kita tidak terjerumus ke dalam
masalah apa nama kesenjangan ekonomi atau masalah ekonomi ataupun masalah krisis makanan bagi contohnya. Dan ini sepatutnya menjadi tumpuan kita bersama-sama bagaimana kita perlu memberi fokus bagi mengatasi masalah-masalah seperti ini. Saya haraplah, saya pun mengharapkan supaya baik di peringkat di pihak kerajaan maupun di peringkat di pihak pembangkang ini supaya kita lihat dalam konteks yang lebih luas untuk negara kita. Baik, saya dan juga kawan-kawan yang lain, kita minta kepada rakyat Malaysia semua bagi peluang kepada kerajaan yang ada ini untuk meneruskan tugas-tugasan mereka. Pilihan raya dah habis, bagi mereka jalankan tugas dan kita tengok dan kita nilai daripada masa ke semasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik. Cukuplah 5 tahun lepas 3 kerajaan bertukar dalam satu penggal. Jadi jangan kita ulang satu sejarah yang akan dikaji oleh anak cucu kita. Baik Tok, ni sempena hari raya ni. Sempena hari raya yang tak lama lagi ni. Jadi rakan-rakan TikTok kita ni diminta tanya beberapa soalan untuk Tok lah sebelum Tok bagi ucapan pilihan raya. Pilihan raya pula hari raya ni. Ada soalan-soalan yang mereka minta saya tanya. Pertamanya Tok, raya tahun ni baju apa warna baju raya pada satu hari raya nanti? Bergantung pada apa yang dipilih oleh keluarga. Oleh mem lah tu. Oleh keluarga. Oleh keluarga. Okey. Soalan kedua. Setiap kali hari raya, juadah apa yang paling Datuk Seri minat? Yang paling suka. Apa dia? Pulut bakar mak saya. Pulut bakar. Hari ni pun masih boleh dapat pulut bakar. Susah, mak saya buat. Okey. Pulut bakar saya pun struggling nak membayangkan macam mana rupa pulut bakar tu. Pulut dulu pulut tu dibakar, di atas ada api, di bawah pun ada apinya. Atas ada, bawah pun ada. Kemudian lepas tu makan dengan apa dipanggil masak kari lah, kambing ataupun daging atau semua. Ini interesting Nanti kita kena cari Datuk Seri hari raya, kita kena tengok. Saya minta Datuk Seri hantar gambar macam mana rupa pulut bakar tu. Menarik. Okey, kuih raya pula Datuk Seri. Kuih raya apa yang Datuk Seri paling minat? Kuih bahulu. Bahulu ini dah ada geng ni. Ada juga pemimpin tertinggi kita yang favourite dia ialah bahulu. Nak tahu siapa yang suka makan bahulu, tunggu bila kita siarkan nantilah semasa hari raya nanti. Kita ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Senator Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir yang sudi sempat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ucap tahniahlah kepada Datuk Seri juga kerana menang pemilihan ahli Majlis Kerja Tertinggi, menang dengan jayanya. Berbuih mulut saya duk cerita sekejap pergi sini, sekejap pergi sini, dan kita doakan supaya Datuk Seri dan keluarga selamat maju jaya, sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan selamat menjalankan tugas di kementerian dan juga selamat menjalankan tugas sebagai Setiausaha Agung Barisan Nasional yang akan pasti memasuki fasa baru dengan rakan-rakan yang ada dalam Kerajaan Perpaduan. Satu cabaran yang pada saya sangat hebat yang kita belum pernah melihatnya dan kita akan melihatnya nanti. Saksikan pada 14 hari bulan Mei convention Kerajaan Perpaduan yang akan diadakan di World Trade Center. InsyaAllah kita tengok, mudah-mudahan dia dapat memberi satu gelombang yang baru dalam landscape politik negara. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Dok. Terima kasih rakan-rakan semua yang sudi memberikan wawancara ini kepada saya dan saya sangat menghargainya. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih.